kegembiraan kita di tanah nanti. Kalau tanggungjawab di dunia ini sempurna kita tunai, sempurnalah kita kata kehebatan kita di akhirat nanti. Itulah maknanya sama-samalah kita berusaha agar sentiasa ada kekuatan dalam menunaikan tanggungjawab yang Allah timbulkan di bawah kita masing-masing. Mudah-mudahan selain daripada kita dipertemukan oleh Allah di dunia ini, dipertemukan atas sebab untuk sama-sama berusaha nak cari kekuatan dari aspek keimanannya, dari aspek amalannya. Di dunia ini kita bertemu atas tajuk itu, dan insya-Allah di akhirat juga kita dihimpunkan oleh Allah atas nikmat-nikmat yang bakal kita kecap bersama pada hari tersebut. Di samping kita sentiasa memastikan tidak ada sebarang kecacatan yang boleh memusnahkan amal-amal kita. Antaranya yang paling besar yang bakal memusnahkan amal-amal kita ialah hanya 7 amalan kita itu. Hanya 7 amalan kita itu. Maksud dia kita melakukan itu kerana apa? Kita kata mesti konsisten. Apa juga yang kita buat dalam hidup kita, terutama perkara-perkara yang melibatkan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah dalam membuktikan kesempurnaan Islam dan kesempurnaan iman kita, yakni segalanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita mesti pastikan. Kita turun daripada rumah dengan niat yang sempurna. Mudah-mudahan selain kita diberikan kekuatan dalam menunaikan solat, kita minta dengan Allah agar kita sentiasa konsisten dalam memastikan niat segala amal itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah tak akan menerima sebarang amal-amal selain daripada dilakukan untuk nak cari keredaan dia. Itulah kita mesti pastikan niat tersebut. Itu yang kita kena faham dalam bentuk begitu. Kita sering kali dengar antara hadis yang diulang-ulang ialah kullu amal binniyat. Segala kesempurnaan amal itu diukur daripada niat kita. Jadi itulah kita kena faham niat itu macam tu. Maknanya jangan ada sebarang amalan kita yang terpesong niatnya. Yang terpesong niatnya. Macam kita tawaf, tawaf misalnya tawaf di Makkah, tak kisahlah tawaf haji ke tawaf umrah ke, beralih saja niat maka terbatal lah. Misalnya kita pun berlari-lari anak baik Allahumma baik. Lepas tu kita tengok orang di depan boleh. Dia ni macam orang kawan kita Lalu kita percepat kan larian kita itu untuk nak bertemu dengan dia. Batal pusingan tersebut. Kenapa? Beralih niat. Kita tawaf tersebut, antara niat yang ada dalam tawaf itu yang mempercepatkan langkah untuk kita bertemu dengan orang yang kita sangka kawan kita di depan. Jangan ada ulama menyatakan bahawa segala pusingan batal. Ada ulama menyatakan bahawa pusingan tersebut batal. Pusingan tersebut batal. Mana berlaku beralih niat. Tak boleh kita tak boleh. Sebab itu kita minta supaya kita sentiasa konsisten dalam niat. Sebab itu amal-amal ini tidak sempurna kalau kita tidak menampung amal itu dengan ilmu. Dengan ilmu kita bimbang amalan itu yang saya selalu sebut. Kita belajar di majlis surau ni, fokus kita supaya apa? Supaya apa yang kita dapat dalam pengajian kita ini kita jadikan penanda ataupun alat ukur kepada amalan-amalan kita. Sebab peluang bagi kita umur 50, 60, 70 ni, peluang untuk kita hidup terlalu sedikit kalau nak dibandingkan dengan umur yang telah kita lalui. Maka sebab itulah kata waktu yang sedikit ini sesuai dengan kalau kita guna untuk kita menghitung-hitung amalan-amalan kita yang lalu. Apakah betul, apakah sempurna, apakah sah, apakah diterima elok oleh Allah. Itu tujuan kita. Sebab itu kita kata besar besar tujuan kita. Pengajian
sekadar orang kata mengisi waktu lapang, ya, mengisi waktu lapang. Ada juga kadang-kadang polisi sebut, marilah sama-sama sebagai halua telinga, dia kata. Sebagai halua telinga. Buat apa halua telinga? Dia balik rumah makan halua retik lagi artinya. Halua telinga. Dia anggap pengajian ini halua telinga semata-mata. Menggambarkan ayat atau kalimah yang disebut itu seolah-olah ini suatu kesampingan saja dalam hidup. Bukan sesuatu yang besar. Suatu benda orang kata macam menyumput tepi gantang. Ya, ada tak bawa lebih, tak ada tak bawa kurang. Ya, begitu maknanya ada waktu sementara nak nunggu waktu isyak ya, sebagai halua telinga, itu tak payah, biarlah dia duduk di rumah, suruh bini dia buat halua retik jual, dapat duit. Halua telinga dia dah apa. Ya. Dan sidang jemaah yang dikasihi sekalian, tolong berdua betul sedekah. Ada juga orang kata sebab senyum tu sedekah kan. Bila Tuhan dia senyum je ketum. Dia senyum je ketum. Ya. Dia kata senyum itu sedekah. Jadi bila Tuhan dia senyum je ketum. Banyak-banyak sikit. Awak benar ke duit dia kan? Kalau lebih lagi bagi kat saya. Kocik saya banyak bagi kosong. Baik. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, malam ni insya-Allah saya nak mengajak tuan-tuan dan saya terutamanya melihat satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata sahabat ketika Nabi memanggil sahabat untuk bersabda atas tajuk yang kita baca nanti, menggambarkan kata sahabat seolah-olah ada satu benda besar yang Nabi nak cerita. Macam kita dah, mari-mari apa sikit. Adalah benda nak cerita. Jadi raut muka Nabi, gaya Nabi berbahasa, ya, body language Nabi, ya, seolah-olah apa yang Nabi nak cerita ni benda yang cukup. Sebab boleh ejak sikit tak? Ganggu lah ya. Ada dengung mikrofon. Kalau sebab ini dua siapa yang ganggu ngomong macam pesta rock. Seolah-olah kata sahabat yang ada pada waktu itu, dari apa yang mereka lihat kepada Nabi, ada benda besar Nabi nak cerita. Ya? Ya? An Abdullah bin Umar qala, ya, aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza ubtulitum bihinna wa a'udzu billah an tudrikuhunna lam tazharil fahisha fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihi at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fil aslafihim alladhina madaw wa lam yanqusul mikyala wal mizani illa ukhidhu bis sinina wa shiddatil mu'anati wa jawri sultani alaihim wa lam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra min as-sama' walaula al-bahaimu lam yunqaru wa lam yanqudu 'ahda Allah wa 'ahda rasulih illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa'akhadhu ba'dana fi aydihim wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sakum bainahum rawahu. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, berhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kami pada satu hari. Nabi ajak Muhammad duduk dekat dia dan Nabi menghadap kami pada satu hari. Kata Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak kepada Umar bin Khattab,
Sebab tu bila kita dengar An Abdullah bin Umar ataupun dikatakan An Ibnu Umar, ujungnya radhiyallahu anhuma. Huma disebut. Makna yang menggambarkan dua orang. Dua orang. Mudah-mudahan Allah meredai keduanya. Maknanya dua-dua ni sempat hidup zaman Nabi SAW. Abdullah pun sempat hidup, Umar lagi tak sempat hidup. Ya, Ibnu Umar tu anak kepada Umar ataupun Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dua-dua ni sahabat, sebab tu disebut radhiyallahu anhu. So, bila ada nama kita sebut, kemudian di ujungnya itu dilakapkan dengan radhiyallahu anhu, itu sahabat lah itu. Bermaksud sahabat makna orang yang diberikan peluang oleh Allah sempat hidup zaman Nabi SAW. Kalau selepas sahabat, ulama-ulama selepas sahabat, dia sebut lain pula macam Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan dirahmatkan oleh Allah SWT. Dia tidak sebut radhiyallahu anhu, dia sebut rahimahullah ta'ala. Itu dia bila. Ya, macam kita ni tak sebut rahimahullah, tak sebut radhiyallahu anhu. Kalau kita mati dia sebut almarhum. Kan? Haji sekian-sekian almarhum. Kita dah nak. Tapi tunggu mati lah baru dapat. Tak pernah dapat tu mati